Terima kasih. Terima kasih Tuan Pengerusi. Saya menyebut Biro Tata Negara, Jabatan Persatuan Negara dan pun Perancangan Ekonomi dan akhirnya Peguam Negara. Tuan Pengerusi, sebenarnya dengan izin menghadapi satu supreme ironies. Ketika kerajaan terus menyebarkan inisiatif Global Movement on Moderates Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang dikemukakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kali ini di persidangan APEC di Beijing. Yang Amat Berhormat pula tidak pernah berkeadaan begitu lemah dan impotent di negara sendiri untuk menangani anasir-anasir kebencian, tidak bertoleransi dan ekstremisme daripada mula menunjukkan sikap buruk mereka. Pada hari Bernama melaporkan bahawa cadangan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengenai Global Movement Moderates dipuji di mesyuarat Menteri-Menteri luar APEC sebelum persidangan APEC ke-22, seorang bekas Menteri UMNO telah menyerang inisiatif Global Movement on Moderates sambil mendakwa bahawa fanatik Kristian di Malaysia telah merampas konsep kesederhana Yang Amat Berhormat dan menggunakannya untuk kepentingan sendiri. Bekas Menteri Penerangan Tan Sri Zainuddin Maidin mendakwa bahawa Melayu dan Islam sedang ditekan akibat daripada konsep kesederhanaan ini, menegaskan bahawa terdapat tanda-tanda bahawa konsep itu berada pada landasan yang salah. Beliau yang mengiyakan kenyataan oleh Timbalan Ketua Pemuda UMNO, Johan Hairul Anwar, yang menyatakan bahawa kesederhanaan adalah tidak sesuai untuk isu-isu tertentu dan mendakwa pula bahawa itulah pendapat dan fikiran akar umbi UMNO. Beliau pun menyebut bahawa konsep kesederhanaan ini mesti diletakkan pada tempat yang betul dan digunakan pada waktu yang tepat dan tidak sesuai digunakan apabila ia melibatkan bergelutan agama dan mengutamakan undang-undang syariah. Tan Sri Zainuddin berkata bahawa Khairul adalah tepat dalam mengatakan bahawa adalah lebih baik untuk berjuang hingga ke hujungnya kerana sekiranya terlalu asyik dengan hal kesederhanaan ini akan menghasilkan umat Islam yang biasa-biasa sahaja dan bukannya Muslim yang teguh beriman. Beliau menulis blognya dan berkata, Perdana Menteri berjaya dalam usahanya untuk mempromosikan imej Malaysia di luar negara sebagai contoh negara Islam sederhana tetapi mendatangkan kesan yang negatif dalam negara. Tuan Pengerusi, saya tidak mahu terlibat dalam satu polemik keagamaan, tetapi tesis bekas Menteri UMNO ini yang mendakwa mewakili hasrat akar umbi UMNO adalah sangat merisaukan kerana beliau nampaknya mencadangkan bahawa Islam bukanlah agama kesederhanaan. Tanjung Karang berdiri yang berapa? Nah, nanti ya. Itu adalah satu tindakan merugikan untuk Malaysia dan juga untuk Islam. Terutamanya pada ketika kita melihat kebangkitan kefanatikan dan ekstremisme di seluruh dunia. Contohnya seperti dakwaan sendiri kelahiran semula Khalifah Islamic State yang telah melaksanakan kempen keganasan secara sistematik terhadap kelompok berlainan mazhab, pembunuhan beramai-ramai dan memancung kepala sambil merekrut antara 20,000 ke 30,000 pengikut dari seluruh dunia, termasuk dari Malaysia, melalui media sosial dan menarik minat mereka di antara usia 14 ke 13 dengan menggunakan skrip-skrip yang cukup baik untuk menerangkan kenapa tafsiran jihad mereka adalah satu kewajipan dalam Islam. Jangan tersalah faham. Malaysia dan Islam tidak diserangi di Malaysia. The kaum Malays and Islam are not under siege in Malaysia. Sebaliknya, kebahagiaan kaum, agama dan budaya di Malaysia yang sedang diserang oleh pihak-pihak ekstremisme yang tidak bertoleransi yang cuba menjadikan kesederhanaan satu kata kesat di Malaysia. Ketika Yang Amat Berhormat menyampaikan ucapan pertamanya di Persidangan Agong PBB pada September 2010, sewaktu beliau pertama kali merangka cadangan Global Movement of Moderates ni, beliau secara terbuka memuji Presiden Amerika Syarikat Barack Obama atas pendirian terbukanya yang berani dalam menangani Islamofobia dengan mengutuk cadangan membakar Al-Quran
oleh seorang padri dari Florida dan meminta Obama untuk memperkasa para moderat, membawa bersama kumpulan-kumpulan bukan kerajaan dan pergerakan masyarakat supaya lebih ramai dapat melihat kepentingan mengambil pendirian sederhana. Namun baginya sendiri, sehingga kini Yang Amat Berhormat masih tidak bersedia untuk melakukan apa yang Obama lakukan, yang beliau sendiri puji, untuk mengecam Presiden Perkasa Ibrahim Ali atas ugutannya mau membakar Bible. Di persidangan PBB dan forum antarabangsa, Yang Amat Berhormat menyeru kesepakatan atau coalition pada para moderat. Dalam ucapan terbaru di persidangan PBB untuk kali yang ketiganya, Yang Amat Berhormat menyatakan agenda kesederhanaan untuk dunia apabila beliau mengatakan dengan izin, the fight against extremism is not about Christians versus Muslims or Muslims versus Jews, but moderates versus extremists of all religions. We therefore need to rally a coalition of moderates, those willing to reclaim their religion and pursue their path to peace. Amat menyediakan dan mengejutkan bahawa setelah beliau mendakwakan agenda kesederhanaan di forum dunia sepanjang 4 tahun lampau, Yang Amat Berhormat masih lagi belum berjaya untuk menggerakkan sebuah coalition of moderates di kalangan UMNO dan Barisan Nasional sendiri untuk menuntut semula agama mereka dan menurut jalan ke arah keamanan dan kesederhanaan. Seperti yang selalu disebut, sekiranya kita dapat melihat sifat agama melalui window kesederhanaan, kita akan dapat mengenali nilai-nilai sejagat yang dikongsi oleh semua agama. Nilai-nilai ini adalah keamanan, keharmonian dan kebahagiaan sebenar yang akan muncul apabila pengikut setiap agama menjauhi sikap terlampau dalam mengamalkan agama dan perilaku seharian dalam kehidupan. Rakyat Malaysia berhak bertanya kenapa pemimpin-pemimpin serta ahli-ahli parlimen UMNO dan Barisan Nasional ingin menyertai pakatan para moderat atau coalition of moderates menentang ekstremisme semua agama di dalam dan di luar negara demi membina masa depan berasaskan keamanan, keharmonian dan keselamatan untuk semua tanpa mengira agama. Baru-baru ini, riuh rendah di kalangan pihak yang tidak toleran dan kelompok ekstremis semakin kuat dan lebih mendesak. Dan retorik baru kebencian, intoleransi dan ekstremisme semakin menjadi kebiasaan, termasuklah pembangkang atau oposisi terhadap pembinaan gereja di PJ, walaupun sebenarnya tanah tersebut telah dikhususkan oleh Kerajaan Barisan Nasional untuk pembinaan gereja 13 tahun lalu pada tahun 2001. Desakan Nyaring supaya menutup sekolah rendah Cina dengan alasan ia mengakibatkan konflik perkauman. Kekecohan untuk cuba mengakibatkan ketegangan antara kaum dan agama mengenai air mineral halal yang diletakkan gambar Lord Murugan di Batu Caves dengan tujuan pelancongan. Rampasan buku dan CD Kristian yang dibeli di Indonesia untuk dibawa pulang ke Sabah. Keinginan mendakwa Ibrahim Ali yang menggugat mau membakar Bible berbahasa Melayu dengan alasan dia mempertahankan kesucian Islam dan dilongi oleh perlembagaan. Dan Persekutuan sementara Peguam Negara melancarkan Blitzkrieg menangkap dan mendakwa menggunakan Akta Hasutan. Semalam Ketua Wanita UMNO Datuk Seri Shahrizad Jalil telah turut bergabung dengan mereka yang menentang pemansuhan Akta Hasutan dan menjanjikan satu tanda tangan dalam kempennya walaupun beliau tidak mempunyai komen tentang sikap double standards Peguam Negara dalam pendakwaan terpilih dan pertuduhan jahat terhadap pemimpin Pakatan Rakyat, aktivis dan intelektual, serta terus bisu mengenai skandal 250 juta ringgit National Feedlot Corporation yang melibatkan ahli keluarganya. Melayu dan Islam tidak diserang under siege di Malaysia. Tetapi sebenarnya UMNO lah yang sedang terkepung dan sedang wujud usaha terdesak untuk menyamakan serangan terhadap UMNO. Ini sebagai Melayu dan Islam. Dan ini adalah satu fallacy yang sangat hebat. Adakah kita sedang menuruti jalan Talibanization hanya supaya UMNO dapat terus kekal berkuasa di Malaysia? Walaupun soalan ini dikemukakan oleh The Malaysian Insider 2 hari lalu, ia pastinya telah merunsingkan ramai rakyat Malaysia.
seperti yang ditulis di ruangan ulasan Malaysian Insider dengan izin, just what happened in Afghanistan after the fight to rid of Soviet occupiers. Those without political power used religion and race to win over and control the population. It happened there and there appears to be an emerging tactic here. Tuan Pengerusi, inilah yang sepatutnya ditegah oleh Global Movement of Moderates yang amat berhormat Perdana Menteri, kecenderungan ke arah Talibanization. Sewaktu ucapan saya mengenai Belanjawan 2015, saya telah bertanya tentang janji Peguam Negara untuk menyemak semula dakwaan hasutan terhadap Dr. Azmi Syarum dan yang lain-lain, tetapi tidak ada jawapan pun daripada Yang Berhormat Menteri yang berkenan yang bertanggungjawab tentang isu ini. Sudah 2 bulan berlaku sejak Peguam Negara berjanji untuk menyemak semula pendakwaan akta hasutan. Adakah ini telah dilakukan? Siapa yang melakukannya? Semakan tersebut? Atau adakah Yang Berhormat Menteri langsung tidak tahu, menahu tentang ini? Penjelasan Peguam Negara tentang kenapa Ibrahim Ali tidak didakwa atas ugutannya mau membakar Bible berbahasa Melayu telah menambah garam ke luka, kerana ia bukan sahaja gagal memenangi kembali mereka yang sangsi, malah diterima dengan caci maki dan ditolak minta-minta oleh majoriti para pengkritik. Yang Berhormat Tanjung Karang berdiri lagi. Ya, habis ini dulu. Masa yang singkat. Lebih turun lagi. Dia memperkukuhkan persepsi bahawa nanti sikit persepsi bahawa hujahan Peguam Negara bahawa Ibrahim Ali patut menikmati kekebalan undang-undang kerana dia mempertahankan kesucian Islam dan dilongi perkara. Saya minta dengan 11.4 pelanggaran persekutuan bukan sahaja celik, dangkal dan menyimpang, tetapi terus memperlihatkan bahawa Peguam Negara telah gagal dalam tanggungjawabnya untuk mempertahankan kedaulatan undang-undang dan pelindung perpaduan antara kaum dan agama serta keharmonian dalam negara dan berbagai kaum, budaya dan agama. Jabatan Peguam Negara menyatakan bahawa setelah konteks dikaji secara keseluruhan, kenyataan Ibrahim Ali tidak termasuk ke kategori menghasut. Adakah ini bermakna wujud konteks tertentu yang membolehkan seseorang menggugut mau membakar Bible? Adakah wujud sebarang konteks tertentu di mana menggugut Bible, membakar kitab-kitab suci agama lain dibolehkan? Contohnya Tripitaka Buddha, kitab Veda Hindu, kitab Taurat Yahudi, Guru Granth Sahib agama Sikh dan Taurat Chin agama Tao. Adakah juga wujud justifikasi kontekstual untuk membolehkan ugutan membakar Al-Quran? Pastilah tidak. Tidak boleh ada justifikasi dalam konteks apapun untuk menggugut, membakar kitab suci mana-mana agama di dalam negara Malaysia yang berbilang agama. Jika kita mau mengekalkan kesefahaman antara agama, keharmonian dan keamanan, memitik kata-kata Perdana Menteri untuk melampaui toleransi dan menerima, malah meraihkan pelbagai multi-etnik agama dan budaya di Malaysia. Seperti mana kita tidak mesti ada zero tolerance terhadap rasuah, begitulah juga kita patut mengadakan zero tolerance dengan sebarang ugutan untuk membakar mana-mana kitab suci di Malaysia. Adakah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bersedia untuk mengumumkan dasar tidak bertoleransi di Malaysia terhadap ugutan membakar kitab suci mana-mana agama supaya menjadi contoh sebuah negara sederhana kepada negara-negara yang lain? Saya bagi jalan untuk Yang Berhormat daripada Tanjung Karang. Terima kasih. Hormat. Terima kasih. Sebab itu tadi saya cakap, kalau kita nak bercakap, kena berlandaskan kepada undang-undang. Saya tidak mempertahankan siapa. Saya cakap soal undang-undang. Yang Berhormat, mengenai iwar kabinet pun memang betul, ada buat 10 poin tu. Tetapi ia tertakluk kepada undang-undang negeri. Okey, Sabah Sarawak memang. Sebab di Sabah Sarawak dia tidak ada elemen macam di Negeri Selangor. Di Negeri Selangor memang tak boleh sebab ada undang-undang ini. Begitu juga yang saya tengok ucapan Yang Berhormat tadi rujuk kepada Bekas Menteri Perdagangan. Dia apa salah kalau dia cakap mempertahankan hak orang Melayu dijamin dalam perlembagaan, mempertahankan agama Islam. Ada Yang Berhormat seorang moderate. Ya.
Adakah yang berhormat seorang moderate berdiri dengan Perdana Menteri atau apa? Yang berhormat seorang ekstremis? Siapa? Ambil tindakan. Apa tindakan? Sokongkah global movement moderate di luar negara dan dalam negeri atau menentang? Saya Declare your stand. Declare your stand. Saya nak declare. Baik, dengar. Declare stand. Dan takut declare stand. Apa ni? Ini yang menuntut beliau bukan seorang moderate. Bagilah keluar. Dia menentang Perdana Menteri. Bagilah keluar jawab. Saya jawab. Wah, ini takut lah. Saya jawab. Setuju bahawa kita ada satu zero tolerance terhadap Bagilah semua orang jawab. Bagi saya jawab. buku suci apa agama. Ada setuju. Bagilah saya jawab. Masa sen? Okey. Ada moderate. Ada ekstremis. Betul lah. Okey. Saya nak declare dalam dewan ini. Saya nak declare. Dengar baik-baik. Masa sen? Ayo. Dengarlah dulu. Saya declare bahawa saya sebagai ahli parlimen rakyat Malaysia mematuhi undang-undang dan perlembagaan berdasarkan kepada rukun negara, 5 rukun negara. This one prinsip kita. Kita bukan macam DAP, chauvinis, perkoman. Jawab. Ini DAP. Ini bukan saya. Jawab tak berani ke? Sudah. Hanya yang berhormat yang berdiri, sila duduk. Itu perdomaan saya. Hanya yang berhormat. Sila duduk. Ini yang pertama. Satu speaker. Saya bagi tahu stand saya. Dia tanya stand saya. Saya cakaplah mempertahankan agama. Sebab itu saya cakap tadi. Bab-bab agama ni kita serah kepada undang-undang. Hari ini kita tengok apa yang berlaku dalam kes ini Majlis Syarah Negeri Sembilan. Biar mahkamah tentukan. Jadi maksud saya tidak boleh. Kita tidak boleh menduduh seseorang Adakah moderate atau ekstremis? bercakap mempertahankan Moderate hak atau ekstremis? perdagangan bukan perkoman. Itu tak betul. Siapa yang mempersoalkan kedudukan dalam perdagangan, itulah perkoman. Itu siapa yang persoalkan? Perdana Menteri pun malu lah ni Tanjung Karang. Itu yang betul. Sila. Janganlah nak salah mempertahankan apa yang ada dalam perlembagaan. Kalau persoalan perlembagaan, semua ini Sila, yang berhormat. Duduk. Yang berdiri itu duduk. Kenapa tangan lengkung berdiri? Tak payah Raja melalu ni semua. Kita berhenti lah. Saya terpaksa angkat bakul sendiri. Saya rasa dalam semua hal ini saya yang paling moderate. Hal yang berhormat, mas suara kita tangguhkan sehingga jam 2.30 petang nanti masih.